Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid cikgu, jom bersama Cikgu Ana dalam bengkel Psychometric Inventory Minat Kerjaya. Tahniah diucapkan untuk anak-anak murid cikgu yang telah pun selesai menjawab inventory minat kerjaya dan telah pun menjana CJ dalam SEPKM yang disediakan secara atas talian, dan kalian telah pun berjaya memperoleh 3 kod mata Holland yang menggambarkan tentang minat kerjaya kalian. Tahniah diucapkan, dan hari ini Cikgu Ana akan berkongsi tentang minat kerjaya kalian menurut inventory minat kerjaya yang telah diasaskan oleh Dr. Holland melalui teori tipologi kerjaya Holland yang diasaskan pada tahun 1985. Okey, kajian ini telah dilaksanakan menurut kepada 3 komponen utama, iaitu individu, persekitaran dan keserasian antara individu dan persekitaran yang akan memudahkan kalian dipimpin untuk explore minat kerjaya kalian. Okey, awal kata 1, 2, 3, 4 dan 5 melalui inventory minat kerjaya akan membuka dan memudahkan kalian untuk terus explore apa minat kerjaya kalian dan capai impian kerjaya kalian melalui minat kerjaya dan apa subjek yang kita nak fokus selepas ni. Okey, jom kita tengok satu persatu. Kita dapat 3 kod mata Holland. Namun dalam tipologi kerjaya Holland, kita ada 6 personaliti kerjaya yang telah dihasilkan. Okey, dan 6 kerjaya ini kita tak dapat kesemuanya, tapi kita tumpuk pada 3 personaliti kerjaya yang dominan. Okey, kita tengok satu persatu. Dan kalau inventory minat kerjaya ni biasa kita sebut RIASEC. R yang pertama iaitu realistik. Realistik tu apa? Real, bermain dengan benda-benda yang maujud, yang real depan badan kita. Real telefon, real handbag. Okey. Individu yang mempunyai personaliti realistik ni ialah individu yang persekitaran pekerjaannya memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Okey, dia tak banyak cakap, tapi perkara-perkara yang ada di depannya siap. Kerjanya siap. Okey, dia tak banyak perlu membaca buku, tetapi dia terus berbuat pada peralatan mesin ataupun haiwan dan tumbuhan yang berada di hadapannya. Dan mari kita lihat macam mana orang realistik ni, dia memang tak suka bekerja dalam bangunan dan dia lebih suka enjoy kerja di luar bangunan. Kita tengok ciri-cirinya. Pertama, praktikal, mekanikal, materialistik, suka gunakan peralatan, seorang yang introvert, senyap, akur, natural, berhemah, tulen, tegas dan berprinsip. Dan contoh kerjanya ini ialah siapa? Jurutera, engineer, jurubina, animator pengatur caraan komputer, pilot, ahli radiologi, pustakawan, juru teknik elektronik, chef, atlet, ahli bomba dan penyelamat, pemandu, tentera, operator mesin, mekanik, ahli perkebunan dan pembuat perabot. Look, tengok kerjaya-kerjaya ini semasa mereka bekerja, kebanyakan mereka adalah introvert, tak banyak cakap tapi kerja terbaik. Okey, seterusnya I, RIASEC. I yang kedua, gagasan kepada investigatif. Investigatif dalam bahasa Inggeris investigate. Apa dia? Baru-baru ni dalam Google Meet, pelajar cakap menyiasat cikgu. Yes, betul. Investigatif menyiasat, orang yang suka mendidik, orang yang banyak tanya, orang yang selalu nak selesaikan masalah-masalah dunia ni. Cakap, ish, kenapa ya benda tu tiba-tiba jadi gemuk Macam mana nak bagi jadi kurus? Contohlah macam tu.
Seorang yang duduk dalam bidang investigatif ni seorang yang minat dalam bidang sains dan matematik. Jom kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang investigatif, seorang yang pemerhati, analytical, rational, teliti, intellectual, introvert, juga senyap semasa buat kerjanya, introspektif, optimistik dan ingin tahu, seorang yang teoristik dan jitu. Dan apakah contoh-contoh pekerjaan insan yang mempunyai personaliti minat kerjanya dalam bidang investigatif ni? Di sinilah doktor berada. Doktor pakar bedah, okey, dan sebagainya. Ahli farmasi, sekretaris, ekonomis, ahli kaji cuaca, biologis, botanis, ada agronomis, ahli fizik, ahli kaji bintang, ahli kimia, ahli kaji bumi, pendidik sains angkasawan, antropologis, profesor, guru sains serta guru matematik berada mempunyai personaliti dan persekitaran kerjaya juga dalam bentuk penyelidikan. Orang kat sini banyak juga kerja dalam makmal. Okey, seterusnya personaliti yang ketiga, minat kerjaya yang ketiga, personaliti dia A. A stand for artistic, arts, seni. Seorang yang mempunyai daya intuisi, ekspresi, kreativiti yang original. Seorang naturalistik dan tak suka sesuatu yang rutin ataupun berulang-ulang, kerana orang artistik ni sangat kreatif. Tak boleh A dia pergi kat B, tak boleh B dia pergi kat Z, tak boleh kat Z dia pergi pula dekat K. Dan orang ini menghasilkan hasil seni kreatif yang sangat hebat. Okey, kita tengok pula ciri-ciri dia. Tengok ciri-ciri ni sebagaimana yang Cikgu Ana kata tadi. Art, seni. Sedikit tambahan lagi, orang seni biasanya jiwanya sangat sensitif, penyayang pun ada di sini. Dan apa kerjaya-kerjaya dalam bidang artistik? Kerjaya-kerjaya dalam bidang artistik adalah seorang arkitek, penulis seni kreatif, artis, memimpin dalam orkestra, penyanyi, juru hias dalaman, juru foto maupun juru solat, penulis buku pun berada di sini. Tahniah semua. Okey, seterusnya S. Individu yang mempunyai S, social. Apa maksud social? Seorang yang mempunyai kemahiran interaksi, komunikasi dengan orang lain. Seorang yang mesra alam. Dia tak boleh duduk senyap-senyap. Dia mesti nak bincang, mesti nak beramah mesra, mesti nak tolong orang. Jom kita tengok apa ciri-cirinya. Seorang yang sosial ni suka menolong, suka bekerjasama, mesra, peramah, sabar, extrovert. Extrovert ni memang seorang yang ramah mesra lah, suka bercakap dengan orang, suka communicate dengan orang lain. Seorang empati, baik hati, bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Apakah contoh pekerjaannya? Seorang guru, pensyarah, kaunselor, pekerja sosial, pegawai perhubungan awam, paramedik, pramugara, pemandu pelancong. Nak tu kita sosial. Seterusnya ialah yang kelima, E, enterprising. Enterprise. Apa enterprising? Seorang persedaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran, pengurusan, perniagaan dan keusahawanan. Dan yang paling best sekali, Cikgu Ana boleh katakan orang enterprise ni seorang muka yang tak tahu malu, dan bila tak tahu malu tu dia akan sangat berani untuk buat kerja-kerja yang dia rasakan betul. Contohnya, di sinilah seorang pemimpin dilahirkan. Di sinilah juga seorang jutawan dilahirkan. Kerana orang yang enterprise ni, dia akan terlibat dalam proses memujuk. Okey, memujuk orang, mengeksploitasi orang supaya ikut ataupun akur apa yang diperkatakan olehnya. Kan bagus tu orang enterprise. Tanpa orang enterprise ni tak adalah pemimpin. Okey, jadi terbaik orang dalam enterprise ini. Jom kita tengok apa ciri-ciri dia. Tu, kepimpinan, sukakan pencapaian, bertenaga, daya pujuk yang tinggi, suka mempengaruhi orang lain, kebolehan manipulasi, suka meneroka, yakin diri, optimistik, mudah mesra, bercita-cita tinggi, berusaha, ekstrovert dan bijak berkomunikasi.
Dan contoh pekerjaan dekat sini macam cikgu khabar. Nak jadi Perdana Menteri pun boleh di sini. Nak jadi Menteri Besar pun boleh di sini. Nak jadi pemimpin masyarakat silakan. Jutawan juga dilahirkan di sini. Okey, dan selain daripada itu, boleh jadi peguam, ahli politik, pengurus hotel, pengurus bank, wartawan, jurujual dan ejen pelancongan. Nampak tu? Bagus ni, orang dalam bidang enterprising buat duit. Okey, jangan jadi mata duitan, tapi boleh jadi jutawan, jadilah seorang yang dermawan. Okey, seterusnya kita pergi pada personality K. K konvensional, di mana persetaraan pekerjaannya adalah berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor dan kerja-kerja perkeranian. Dan orang yang konvensional ni sangat disukai oleh orang enterprising, sebab orang enterprising mungkin pengurusan data tak berapa cantik, tapi orang konvensional lah yang melengkapkan semua orang-orang enterprising. Okey, jom kita tengok ciri-ciri orang konvensional. Berstruktur tinggi, teliti, daya tahan tinggi, akur, praktikal, ikut peraturan, defensif, ikut perintah, cermat, cekap dan rutin. Dia boleh buat kerja berulang-ulang, berkali-kali. Contoh, dia simpan, dia kira duit. Cermat tu, dia simpan. Dia buat kerja tu tiap-tiap hari. Sebab tu, contoh-contoh pekerjaannya adalah kerani, setiausaha, penyimpan kira-kira, guru perdagangan, guru perakaunan, accountant, juru ringkas, pegawai bank, pegawai cukai, operator komputer, penilai harta, juru audit, juru wang dan pegawai perangkaan. Orang konvensional jarang jadi seorang pemimpin, tapi akhirnya dia mungkin juga boleh jadi seorang pemimpin sekiranya diperlukan. Okey, itu saja selesai 6 personaliti persekitaran kerjaya yang membawa anda kepada mendapat 3 kod mata Holland. Okey, contoh anak murid cikgu dapat RIS. R stand for realistic, I stand for investigative, S stand for social. Cikgu Ana ajak kalian lorekkan, sambung dan lorekkan, dan inilah merupakan ruang lingkup persekitaran anda, minat kerjaya anda setakat ini. Dan mungkin boleh berubah selepas 6 bulan, selepas 1 tahun, selepas 10 tahun, mungkin juga boleh berubah oleh proses persekitaran maupun kompetensi anda melalui subjek-subjek yang anda pelajari. Okey? Dan dalam bengkel ini, Cikgu Ana ceritakan secara umum. Sekiranya kalian inginkan lebih lagi kerana dalam slot bimbingan individu maupun kaunseling individu, RIS dan diri anda sendiri akan diterangkan dengan lebih mendalam lagi. Bagaimana selepas ni akan terbentuknya jadual belajar, yang mana apabila you all tahu RIS ni, you tahu tak, you boleh jadi seorang jurutera ataupun doktor yang akhirnya boleh membantu ramai orang di luar sana. Ya ke cikgu? InsyaAllah melalui kompetensi awak mengikut subjek-subjek yang awak pelajari. Dah cikgu, macam mana cikgu? Saya tak pandai matematik. Dekat situlah dalam sesi bimbingan nanti kami akan guide awak. Semua kaunselor akan guide semua murid macam mana nak melalui IMK ini kita boleh explore apa subjek yang perlu awak cope daripada awal sehingga kalian dapat mencapai impian sebagai seorang engineer yang berjaya. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Ana melalui bengkel e-psikometrik hari ini. Ada apa-apa, kita jumpa lagi di Puncak Jaya. Dan jika anda perlukan sesi bimbingan ataupun kelompok di MJ Cikgu Ana ataupun mana kaunselor-kaunselor seluruh Malaysia. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.